وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح حجة الإسلام وبركة الأنام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله وإلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المنديلي المكي وإلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي رحمه الله وإلى شيخنا توان Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah وإلى شيخنا Kiai Haji Abdul Rahim Ibn Jamaluddin Jahri Al-Banjari Al-Makki hafizahullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil 'arifin wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian kitab Qalbun Salim. Kita baca suratul Fatihah dahulu. Mudah-mudahan dengan keberkatan surah Al-Fatihah dan bacaan kita ini memudahkan urusan anggota-anggota penyelamat di Turki dan Syria untuk membantu mangsa-mangsa orang-orang yang diuji oleh Allah dengan gempa bumi yang besar baru ini. Demikian orang yang mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla atas nama kematian. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, angkatkan darajat mereka. Kalau ada orang-orang alim, orang-orang salih, mudah-mudahan mereka semuanya mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala dan memberi ketabahan kepada keluarga yang masih hidup, sanak saudara yang masih hidup. Sebab berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kita kalau seorang ataupun dua yang duduk dalam komuniti kita, dalam masyarakat, taman, kampung, itu pun riuh satu kampung kalau seorang dua meninggal. Ini setakat yang saya tahu daripada akhbar televisyen baru ni, 4,500 orang. Itu yang semalam sebelum tidur sempat saya dengar. Barangkali bertambah lagi dan WHO menganggarkan bilangannya sampai ke 20,000. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam hidup ini kena banyak bersyukur. Ulama bagi nasihat, kalau dalam bab dunia tengok ke bawah, kalau dalam bab akhirat tengok ke atas. Maksud, kalau kita diuji oleh Allah dengan problem, dengan masalah, mungkin masalah yang berkaitan dengan rumah, kereta, perbankan, ataupun masalah lain yang berkaitan, itu tengok orang lain yang lebih banyak masalah. Dalam konteks yang berlaku ini, paling kurang kita diuji oleh Allah, tapi masih hidup, ada ruang lagi kesihatan, ruang untuk menyelesaikan masalah itu. Yang berlaku di Turki dengan Syria, yang meninggal itu, mana ada kesempatan lagi hidup untuk beramal umpamanya, ataupun melakukan perkara tadi. Jadi masalah kita jadi kecil kalau kita tengok orang lain yang begitu. Situ kita bersyukur. Dalam masalah akhirat, tengok di atas. Umpama kita baca riwayat Manaqib Al-Imam Syafi'i, beliau khatam Quran setiap hari sekali, bermaksud 30 juzuk. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, beliau solat malam, qil dikatakan sampai ratusan rakaat. Kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu masyhur 300 rakaat setiap malam. Maka kita tengok di atas itu, jangan tengok di bawah. Jadi kita berusaha lakukan macam mereka juga. Tapi kalau tak mampu, mana ya qadar yang mampu. Ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita buat juga gitu. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum tidur beliau lazimi satu amalan. Apa? Beliau ada satu tali yang dipintal, ada 1000 pintalan di situ, macam tasbih jugalah, tapi ni tali diikat. Beliau tidak akan tidur malam melainkan selesai 12 pusingan zikirnya itu, bermaksud 12,000. Jadi kita berusaha nak ikut begitu. Jadi dalam bab dunia kita tengok di bawah supaya kita syukur. Kalau bab akhirat kita tengok di atas supaya semangat untuk kita beramal. Itulah kehidupan. Orang yang boleh melihat sesuatu lalu ambil i'tibar pengajaran, itu orang yang bagus. Sehingga dia perbaiki diri dia. Dilihat orang yang dalam agama tadi itu berbuat begitu, maka dia akan jadi suluhan pada dirinya. Masya Allah, bagaimana Allah kurniakan pada tok guru itu, pada orang salih itu, pada orang alim itu, 24 jam sama dengan kita, tapi amalannya Masya Allah, khidmatnya pada masyarakat Masya Allah. Maka kita berusaha mencontohi orang yang baik sebegini. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu bertashabbuh, imitate orang yang baik itu, walaupun kamu tidak exactly 100% sama dengan mereka, kerana mencontohi orang yang baik satu kejayaan. Itulah hidup ini, hadirin. Yang namanya kematian itu tidak mengenal, dan kadang-kadang tidak ada signal. Kadang-kadang memang ada signal. Contoh, sihat tubuh badan, kemudian beruban rambut. Uban rambut itu adalah signal yang kita menghampiri hari senja.
Begitu juga contoh-contoh yang lain untuk kita bersedia ke arah kematian. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa orang yang sudah meninggal dalam tragedi yang berlaku baru ini, menguatkan lagi semangat kepada keluarga yang masih hidup dan sanak-saudara kerabat semua sekali. Malam ini bila saya cek kitab ini, catatan saya rupanya saya sudah selesai dalam bab hati, bab yang ketiga. Malam ini saya nak bicarakan tentang bab hasad, dengki atau iri hati, yang ada kitab muka surat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hasad. Hasad ialah menginginkan nikmat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Hasad ialah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, sama ada nikmat dunia atau agama hilang, atau menginginkan orang yang didengki itu ditimpa musibah. Itu pengertian hasad. Al-iradatu biizalatin ni'mah lil akharin, al-akharin. Al-iradah, keinginan dirinya apa? Izalatin ni'mah. Al-iradah biizalati an-ni'mah, inginkan nikmat yang ada pada orang itu hilang, tercabut ataupun berkurangan. Sama ada nikmat dunia, contoh mukanya kacak, mukanya handsome, inginkan. Mungkin mukanya berubah jadi tak handsome, tak kacak, cedera ke, aksiden ke, kerana nikmat kacak dia tak berapa nak senang hati. Sama nikmat kaya, dia ingin orang yang dia hasad tu jatuh miskin. Kalau dalam perniagaan, rugi memanjang. Kalau dalam bab tanaman, dia nak tanaman ataupun kebun perusahaan orang itu jadi berkurangan, contoh. Jadi tanamannya tak menjadi, contoh. Dia tengok pemilikan orang lain, mungkinkah kereta, mungkinkah rumah, dia hasad, tak nak dia lebih daripada dia. Lalu dia mencita-citakan kalau kereta dia berlaku kemalangan kah, ataupun rumah dia mungkin berlaku retak kah, ataupun bocor kah, dia suka. Ini tanda-tanda hasad. Itu nikmat dunia. Nikmat agama, dia tengok orang itu pandai berbicara dalam bab agama, contoh petah, lalu dia inginkan supaya dia tu nanti jadi gugup kah, ilmunya jadi kurang kah, dia gitu. Kalau ada ini dalam diri, dan satu lagi dia inginkan orang tadi itu ditimpa musibah, suka dia. Sepatutnya kita kalau ada orang kena musibah, kita pun rasa sedih juga. Sebab mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iral jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang mukminin itu seperti satu jasad. Kalau satu sakit, yang semuanya the rest pun merasa sakit juga. Kalau hanya satu anggota lain yang sakit, yang lain akan bisahri wal humma, akan berjaga malam, tak boleh tidur malam dan rasa demam. Itu barulah ada togetherness, kebersamaan. Gigi kalau sakit, kepala kita pun tak berapa nak stable, contohnya. Perasaan kita pun terganggu. Gigi je, sebatang je pun, seluruh anggota badan kita jadi tak berapa nak seronok. Nak main bola pun
terhalang, main badminton pun terhalang, buat kerja apa pun terhalang. Kenapa? Gigi tadi tu. Itulah perasaan orang yang beriman. Kita takut kalau tidak ada ihsas, tidak ada sensitif begini, kita takut apa yang Nabi sebut, wa man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Siapa tak ada perasaan kebersamaan bersama dengan orang mukmin yang lain, falaysa minhum, dia bukan termasuk di kalangan mereka. Nama sajalah, tapi hakikatnya tidak. Itu kita risau. Sebahagian para masyayikh, untuk kita mudah ingat hasad ni apa, kita ingat SMS, mudah ingat SMS. S, senang hati dia. M, melihat. S, orang lain susah. Kemudian balikkan, susah hati dia melihat orang lain senang. Kalau ada tu, jangan tengok orang. Kita mengaji tasawuf ni bukan untuk tengok orang. Inilah hebatnya ilmu tasawuf. Sebab itu orang yang belajar ilmu aqidah bagus, ilmu fiqah bagus, tapi belum tentu dia selamat daripada penyakit-penyakit hati, termasuk hasad ini. Sebab itu 3 serangkai ilmu ni wajib kita belajar. Ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu at-tasawuf. Ilmu tauhid untuk kita kenal Allah. Ilmu fiqah untuk kita tahu tanggungjawab kita terhadap Allah. Bagaimana kita nak solat kalau tidak ada ilmu? Menutup aurat kalau tidak ada ilmu. Dekat mana batas yang perlu kita tutup? Itu semua fiqah. Satu lagi tasawuf, untuk memagari ilmu yang kita pelajari tadi tu. Kalau tidak hasad, ni hasad. Nanti kita tengok ni baru muqaddimah ni. Hasad ni, iyyakum wal hasad, jauhlah kamu daripada hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sebab hasad itu memakan pahala-pahala kebaikan seperti mana api memakan kayu-kayu yang kering. Ini method, cara Nabi. Kadang-kadang Nabi mengajar guna cara perbandingan supaya kita dapat fikir dengan elok, jelas. Hasad memakan kebaikan-kebaikan. Macam mana? Nabi ajak, Nabi tunjuk lagu seperti mana api memakan kayu yang kering. Kita pun fikir, kuat lah, cepat kata pasal api dengan kayu kering tu cepat hangui. Lagu tu. Rugi saja kalau beramal tapi hasad ke orang. Itu tadi. Kita tanam sayur, tanam pokok kah, maksud kata tak nak makan buah tembikai, kita tanam elok. Sayur kita tanam elok. Bila hari kita nak ambil hasil mahsul tu, mai binatang-binatang lenyek dan makan, habis tak ada apa. Pasal kita tak buah pagar, supaya jangan letih. Ibnu Manzur berkata, hasad, footnote nombor 214, hasad adalah engkau berangan-angan hilangnya nikmat orang yang engkau dengki. Apa tadi tu? SMS tadi tu. Senang hati dia melihat orang yang dihasad tu susah hatinya kalau lihat orang tu dapat nikmat. Buang jauh-jauh penyakit ini. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, hasad adalah seseorang berangan-angan hilangnya nikmat daripada orang yang berhak. Masya Allah. Walhal siapa bagi nikmat kalau tidak Allah? Sebab itu dosa hasad ini besar. Penyakit hati ini banyak. Ada 10 yang dirangkumkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang lain tu follow ikut 10 tu lah. Dalam 10 ni, yang paling bahaya adalah penyakit hasad. Yang paling Allah tak suka, penyakit kibir, sombong. Itu fakta. Jadi yang paling bahaya hasad. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan,
Hasad adalah seseorang yang berangan-angan hilangnya nikmat daripada saudaranya, sama ada nikmat agama ataupun nikmat dunia. Imam Al-Haddad berkata, erti hasad atau dengki, kalau istilah kita pun iri hati boleh juga, ialah apabila seseorang itu berasa sempit dan serba salah di dada, rasa sempit dada, rasa tak tenteram, dan di hatinya dan hatinya juga sambil kurang senang dengan nikmat yang dikurniakan Allah kepada salah seorang hambanya, sama ada dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Nah, kita dah sebut tadi urusan agama, contoh dia merata ceramah famous dalam Facebook atau apa-apalah alat yang baru-baru ni, nah TikTok ke yang lain-lain, tapi ada orang hasad dengan dia, tak suka. Walhal bersyukurlah kita. Kenapa? Kerana ada orang yang boleh sampaikan nasihat yang baik-baik kepada orang. Siapa tahu dalam ramai-ramai yang dengar tu, dia terketuk pintu hati dia, berubah, lalu perubahan itu menjadikan dia orang yang baik selepas itu sampai meninggal dunia. Siapa tahu dengan hanya melihat satu TikTok tadi tu, ataupun satu YouTube tadi tu, ataupun WhatsApp tu. Itu bukankah teknologi itu membantu kita untuk buat pahala? Tapi jaga, ia juga boleh membinasakan. Kalau cerita tak betul, gosip, fitnah, mengadu domba, termasuk juga hasad ini. Sebaliknya, dia mengharap-harapkan agar nikmat itu terhapus daripada orang itu, dan kalau boleh biarlah dia sahaja yang mendapat nikmat itu, meskipun hal itu mustahil berlaku, kata Imam Al-Haddad. Itulah nama hasad tadi. Kesimpulannya dengan bahasa mudah, SMS, itu saja. Senang hatinya, melihat, orang yang dihasad tu susah hati. Apa-apa berlaku pada orang itu hak tak elok, dia suka. Tapi susah hati dia bila melihat orang tu dapat nikmat. Itu adalah hasad. Buang elok-elok, buang jauh-jauh, buang cepat-cepat. Hasad, penyakit 196. Hasad penyakit hati paling bahaya. Hasad adalah haram dan berdosa besar. Dosa bukan dosa kecil, dosa besar. Bahkan ia adalah penyakit hati yang paling bahaya sekali jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit hati yang lain. Imam Al-Haddad berkata, adapun sifat hasad dan dengki itu, maka memadailah gambaran celah dan buruk dia. Kalau kata teruk sangatlah hasad ni, apa dia? Bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya supaya sentiasa berlindung diri daripada bencana orang yang hasad, dan berlindung diri daripada bencana syaitan. Orang yang hasad, kita minta lindung daripada Allah, daripada dia. Sebab hasad ini, dia ada macam punca dia, dan ada kesan dia. Sebab itu dia penyakit hati ni, dia ada berantai-rantai. Nak sampai pada hasad ni, dia mula pada apa? Mula pada ujub dulu. Ujub ni dia ta'ajub dengan kelebihan diri dia, dan dia tak link nikmat yang ada, kelebihan yang ada pada Allah. Begini, ketika dia melihat dia itu pandai, maka dia kata, well, memang saya struggle mencari ilmu ke sana kemari. Itu ujub. Kalau dia linkkan, tak ada apa, ini semua kurniaan Allah, itu tak jadi ujub. Ya, di sikit situ saja. Ketika dia melihat anak-anaknya pandai, contoh, dia pun nak buat macam mana, memang 7 keturunan, itu dia. Dia tak link dengan nikmat daripada Allah. Sama,
ketika dia melihat dia kacak lah banding dengan orang, cantik lah banding dengan orang. Nak buat macam mana pak saya kahwin campur keturunan saya mai daripada tu dia link pada keturunan. Ya, memang ada kesannya juga, tetapi itu kan semua mai daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak link dengan Allah, nikmat tadi itu, nikmat kekayaan, nikmat kecantikan, kebahagiaan, kesempurnaan, dia tak link, tu jadi ujub. Kalau dia link semua tu, ini nothing, ini semua datang daripada Allah. Kalau Allah nak cabut anytime, itu tidak ujub. Satu, ketika orang itu ujub, dia akan bawa satu lagi penyakit hati, itu namanya takabbur, sombong. Dia tengok dalam cermin, siapa dia tak tahu, kacak ni siapa dia tak tahu, walau dia seorang lah tu. Dia lah nak abak dia kacak, ataupun dia cantik. Selagi dia tengok orang sebelah, dia kata hak dalam cermin ni bagus, cantik, hak di luar sana tak berapa nak cantik. Itu apa tu? Itu namanya ujub, namanya takabbur. Itu tengok apa maksud takabbur. Takabbur ni kabir, besar. Besar maksudnya ada unsur-unsur membesarkan diri. Dirinya itu besar, orang tu kecil. Bukan besar dari segi fizikal, tak. Besar dari segi kacak dia, orang lain hodoh, tak cantik umpamanya. Kaya dia, orang lain tak. Mulia dia, orang lain hina. Dia itu ada unsur takabbur, membesarkan diri. Jaga. Bila sudah ada takabbur, itu mai hasad. Hasad ni nombor 3. Ujub bawa pada takabbur, takabbur bawa pada hasad. Ni yang kita cerita ni. Bahaya hasad ni, dia bawa pada apa? Bawa pada hiqid. Hiqid ni dendam. Dia bila hasad dengan orang, dia tak mahu orang tu lebih daripada dia. Saya lagi mula hiqid. Hiqid ni dendam. Bila dah ada dendam, dia bawa kepada kemuncaknya adawah, permusuhan, perkelahian. Bila dah sampai adawah, tu panjang cerita lah tu. Mulalah cerita hak tak elok. Makhluk halus tak halusnya, benda hak ghaib tak ghaibnya. Semua tadi bermula daripada ujub, bawa kepada takabbur, bawa kepada hasad, bawa kepada hiqid, dendam, bawa kepada adawah. Jaga-jaga. Dia berantai-rantai lah tu. Jadi bahayanya, kata Imam Al-Haddad, cukup Allah suruh Nabi berlindung daripada orang yang bencana, orang yang dengki. Sebab bila dia dengki tu, bencana itu besar. Boleh maaf ya, kata membunuh pun boleh. Tidaklah membunuh mungkin secara physically lagu tu, tapi cara halus. Mungkin dia cara jin ke, cara iblis, syaitan dan sebagainya. Macam-macam lah. Kita tengok sendiri apa yang berlaku dalam masyarakat. Untuk kita bersedia dengan pelindung-pelindung dan penangkis-penangkis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasada." Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengkinya. Ayat ini mula daripada surah Al-Falaq. Qul ya Muhammad a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan awai falak, pagi. Seolah-olah seawai pagi ada orang buat hak tak elok. Jadi kita minta kepada Allah untuk supaya berlindung daripada kejahatan di awal pagi. Ayatnya sampai ke hujung. Depan tu qul, katakanlah wahai Muhammad. Maksud kata Allah suruh supaya Nabi berlindung daripada kejahatan yang ada pada awal pagi. Hujung, wa min syarri hasidin idza hasad. Wahai Muhammad, seolah-olah begitu.
minta perlindungan daripada Allah daripada apa? Min syarri hasidin, daripada orang yang hasad. Idza hasada, ketika dia hasad. Siapa yang Allah suruh berlindung ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Allah firmankan untuk berlindung. Kita lebih lagi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh begitu, kita lebih lagi. Nah, kenapa? Sebab tadi itu hasad dibawa kepada hiqid, dendam. Dendam bawa pada adawah, perkelahian, perseteruan. Itu yang boleh bawa kepada sihir, santau, nah, sampai kepada pembunuhan. Tapi yang itu pembunuhan secara sikit-sikit. Itu nauzubillah min dzalik. Jadi hadirin, kita berlindung daripada ini. Lagu mana nak berlindung? Dengan ayat ni juga. Kalau boleh awal pagi selepas subuh dan lepas maghrib, 3 surah ni jangan tinggal. Mudah diamalkan. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Pada nak tu dulu. Sebab Nabi sebut siapa yang baca 3 kali ni namanya Al-Mu'awwidat, pelindung-pelindung. Kalau Mu'awwidatani itu merujuk kepada surah Al-Falaq dengan An-Nas. Kalau campur dengan surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidat, pelindung-pelindung. Hak tu siapa baca 3 kali Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas pagi, Allah akan jaga dia hatta yumsi, sampai dia petang. Petang tu maksudnya malam. Siapa yang baca dia pada waktu malam, Allah akan jaga dia sampai esok pagi, 24 jam. Nah, ini hadis sebut. Jadi kita bacalah untuk mengelak daripada orang yang hasad. Ada amalan lain saya kongsi jugalah pasal kita insya' berhenti kan. Tak ada napa, baru mukadimah kita ni. Tak apalah, kita ikut. Ada satu amalan baik kita amalkan. Ketika rasa ada macam orang hasad, dengki dengan kita, buat zalim, buat peninding diri. Peninding diri daripada jin, iblis dan syaitan. Tadi saya sebut 3 tadi. Tambah satu lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca lepas subuh 100 kali, lepas maghrib 100 kali. Sama hadis sebut, siapa yang baca 100 kali pagi, Allah jaga sampai petang atau malam. Siapa yang baca dia malam, petang atau malam, Allah jaga sampai esok pagi, 24 hours. Tu satu lagi, kalau memang dah nampak ada orang macam nak menzalimi kita, memang nampak isteri ke, anak ke, harta benda ke, ada ulama menyarankan selepas solat baca 33 kali wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu dibaca 33 kali lepas solat. Dia ada khasiatnya itu. Tak apa, amal dulu tak apa. Jadi siapa nak mengamal, silakan. Lepas solat ni kalau dizalimi, kalau orang tak zalimi tak apa, tak boleh tak payah tak baca pun tak apa. Bila nak baca elok. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. 33 kali. Lepas solat bermakna 5 solat tu 5 darab dengan 5. Ada orang dekat Masjid Negeri Shah Alam mai jumpa saya. Dia adalah benda-benda tak elok, ada orang tipu dia, ribu-ribu juga. Lepas tu dia mai jumpa saya dan ucap terima kasih. Saya pun heran pasal apa ucap terima kasih. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan keberkatan ayat tadi tu dia mai. Alhamdulillah. Orang tu bagi balik duit 10,000 dia kata. Hatu sedikit saja untuk kita yakin.
Jadi masuk dah waktu ni, tak ada nampak dah kita pun. Kita berhenti faedah hasad dosa pertama di langit dan di bumi. Masuk waktu dah mengaji. Sudah nak? Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shunu la ilaha illallah.